Okey. Okey, sore komen ataupun royak ke respon dengar tak suara saya? Dengar. Okey, bagus. Okey. Sebelum kita start kelas kita hari ini, kita akan baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Okey, kita akan start kelas kita. Sebelum kita start tu, kita akan imbas kembali gapo kita belajar pada hari Ahad ataupun hari Rabu kemarin. Kemarin saya ada bagi latihan ke awak semua. Okay. Lepas tu minggu lepas saya berhenti dekat tajuk 7.2. Okey, 7.2 ni kita belajar pasal faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ni kita ingat semula ada 4. Yang pertama, faktor saiz. Saiz bahan tu sama ada kita buat eksperimen. Saiz tu adalah dari segi serbuk ataupun ketulan. Okey, faktor yang kedua yang mempengaruhi kadar tindak balas ialah faktor kepekatan. Faktor kepekatan ni contoh kita masukkan eksperimen satu, asid sulfurik dia sebanyak H2SO4 sebanyak 5 cm padu. Yang kedua, eksperimen kedua kita masukkan asid sulfurik dia sebanyak mungkin 1 cm padu. Jadi terdapat perbezaan dari situ dari segi kepekatan. Okey, faktor suhu yang ketiga kita menggunakan eksperimen satu, kita ingat mula eksperimen satu 60 darjah Celsius. Okey, faktor suhu juga kita ubah ke dia. Eksperimen yang kedua tu 30 darjah Celsius. Okey, untuk faktor yang terakhir adalah mangkin. Okey, faktor mangkin ni kita meletakkan sesuatu dalam eksperimen tu supaya tenaga pengaktifan tu semakin boleh boleh mempercepatkan kadar tindak balas tu lah. Okey, seterusnya hari ni kita akan masuk subtopik baru. Subtopik seterusnya iaitu 7.3 aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan. Okey, awak semua boleh buka buku teks muka surat 240 dah. Okey, buka buku teks. Okey, baiklah kita teruskan. Okey, standard pembelajaran hari ini saya harap pelajar boleh menjelaskan dengan contoh aplikasi pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Kita akan tengoklah aplikasi-aplikasi dalam kehidupan seharian kita yang mempengaruhi kadar tindak balas. Tak ada? Ada masuk tu. Okey, baiklah kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Okey, sebelum kita teruskan, kita tengok dulu video yang saya akan paparkan ni dah. Okey, baiklah kita tengok dah video yang berkaitan pasal Ino. Ino ni bila kita makan, kita ambil dia tu untuk melegakan sakit perut kita. Macam kita ada panah dalam usus perut kita ke, kita akan ambil Ino tu untuk melegakan kesan dia tu lah. Ino ni bila kita beli Ino, dia ada dalam bentuk serbuk. Serbuk-serbuk ni. Macam ada satu obat lagi tu, dia ada dalam bentuk tablet. Tablet ni macam bentuk pil tu lah. Jadi kita akan tengok selepas ni, kita akan belajar. Apakah perbezaan bila kita guna serbuk Ino ini dengan perbezaan kita guna
pil ni lah, ketulan pil ni. Okey. Okey, baiklah. Sedap ke tengok gambar ni ke? Ini adalah gambar air pedas. Jadi siapa yang tak makan tu, sabarlah dulu dah. Kita perhabis kelas kita dulu. Okey, ini adalah ayam pedas. Okey, mak kita masak ayam pedas. Lepas tu, dia guna beberapa api ni lah. Dia buat eksperimen. Mak kita buat eksperimen dapur. Okey, mula-mula yang masak ayam pedas, dia guna api yang perlahan. Lepas tu, eksperimen yang kedua ni, dia guna api sederhana perlahan. Lepas tu, eksperimen yang ketiga ni, dia buat pula, dia masak api. Sekejap. Okey. Kita teruskan. Okey, ni air tadi. Okey, untuk eksperimen yang ketiga ni mak kita guna api yang kuat. Tapi eksperimen yang terakhir ni, eksperimen yang keempat, mak kita guna api yang paling kuat kali dapur tu. Jadi kita akan tengok sini, api yang manakah yang akan semakin bertambah kadar tindak balas tu, maksudnya semakin cepat air tu masuk. Faham api mana yang menyebabkan air tu cepat masuk? Kita akan tengoklah selepas ini dah. Okey. Yang manakah lagi cepat masak? Kita akan tengok selepas ni dah. Okey, faktor yang pertama adalah faktor saiz. Kita akan tengok dalam buku teks awak tadi, awak boleh tengoklah. Muka surat 200 berapa, saya tak ingat lah, saya tak tulis sini. Okey, faktor saiz. Yang pertama, tindakan ubat. Tindakan ubat ni, ni lah tablet. Tablet ni maksudnya dalam bentuk pil ni lah. Pil ataupun kita beli kedai tu lah. Tablet antisid digunakan untuk merawat gastrik. Doktor menggalakkan pesakit untuk mengunyah tablet berbanding dengan cara menelan. Kita kunyah tu maksudnya kita hancurkan tu lah. Jadi memecahkan tablet kepada saiz yang lebih kecil akan menambahkan jumlah luas permukaan yang terdedah dan meningkatkan kadar tindak balas dalam asid perut tu. Okey, ayat ni bermaksud bila doktor tubui dalam tablet, kita pun masuk dalam mulut kita kan. Kita pun kunyah dia akan menjadi ke dalam bentuk serbuk ni lah, okay, jadi ketulan-ketulan kecil. Okey, apabila menjadi ketulan-ketulan kecil ni, kita akan tindak balas tu akan lebih cepat. Okey, tindak balas tu lebih cepat, meningkatkan kadar tindak balas. Apa tindak balas meningkat? Sekejap deh. Tindak balas meningkat. Okey, apa? Sebabnya jumlah luas permukaan terdedah LPT, luas permukaan terdedah meningkat. Gitu sahaja. Apabila dia tanya dalam soalan kertas 2 ke apa, awak boleh jawab. Apa kadar tindak balas meningkat? Sebabnya luas permukaan meningkat juga. Okey, untuk memasak makanan pula, contoh memasak makanan, kentang dipotong. Okey, kita boleh tengok sini. Okey, kentang ni kita beli kedai. Kentang ni dalam bentuk ketulan-ketulan gini jugalah. Ni kentang ni dah. Dipotong menjadi kepingan halus. Dipotong menjadi fries lah tadi kita beli kedai kat KFC ke apa ke. Dia potong menjadi fries. Nipis dan ataupun jalur panjang supaya lebih cepat masak. Supaya lebih cepat masak. Okey, kepingan nipis kentang ataupun jalur kentang mempunyai jumlah luas permukaan yang terdedah lebih tinggi, lebih besar. Jadi apabila dia potong kepada kepingan ataupun jalur ni tadi, jumlah luas permukaan LPT terdedah lebih tinggi. Jadi apabila lebih tinggi, maka minyak masak terhadap minyak masak berbanding kentang yang tidak dipotong, maka kadar tindak balas dia, kadar tindak balas KTB juga akan meningkat. Maksud kadar tindak balas meningkat ni, bila awak masuk seketul kentang tadi tu dengan jalur kepingan nipis ataupun jalur panjang ni tadi, kentang friesnya akan lebih cepat masuk berbanding kentang tu tadilah. Macam contoh analogi saya beri tadilah, air pedas ni. Jadi apabila dia menggunakan suhu yang tinggi lagi berbanding suhu yang rendah,
air hok menggunakan suhu ni tinggi lagi lah akan cepat masak tadi. Okey, inilah contoh yang saya katakan tadi, ketulan kentang dengan fries. Jadi fries ni akan lebih cepat masak berbanding ketulan. Okey, ini faktor saiz yang kita tengok dalam video tadilah. Hak ni mula-mula ia makan inu. Mentah je, tak sampai 5 minit, sihat lalu dia. Jadi apabila kita guna tablet ni, mungkin ia akan mengambil masa dalam 30 minit. Inu tadi yang mengambil masa mungkin mengambil masa 5 minit. Tapi tablet ni mengambil masa 30 minit. Jadi hak mana lagi cepat kadar tindak balas dia? Mestilah serbuk inu. Eh. Okay. Jadi kita boleh simpulkan lebih kecil maksudnya lebih kecil saiz tersebut maksudnya inu ni lah dalam bentuk serbuk lebih tinggi luas permukaan terdedah. Lebih tinggi luas permukaan terdedah. Jadi apabila luas permukaan terdedah lebih tinggi maka kadar tindak balas dia pun akan lebih tinggi, akan meningkat. Kesimpulan dia begitulah. Ni tadi kita boleh buat perbandingan lagi lah. Ni kambing kita golek. Mungkin kambing golek ni untuk masak dia tu kita memerlukan masa 1 jam ataupun 2 jam untuk masak. Kena golek, golek, golek. Tapi sate ambil masa 5 minit je untuk masak. Jadi semakin kecil bahan tersebut, semakin luas semakin tinggi luas permukaan terdedah LPT tadilah, luas permukaan terdedah. Jadi apabila LPT tu tinggi, maka KTB kadar tindak balas dia juga akan meningkat. Okey, ini kesimpulan yang saya tadilah kita boleh rumuskan. Lebih kecil saiz bahan, lebih besar jumlah permukaan. Jadi lebih banyak tenaga haba diserap, maka makanan dimasak akan dengan lebih cepat. Okey, faktor yang kedua, faktor kepekatan. Awak boleh tengok contoh kepekatan, faktor kepekatan dalam buku teks awak ni. Yang pertama, kakisan oleh hujan asid. Kakisan oleh hujan asid ni disebabkan hujan lah. Dia campur dengan asid macam awak belajar tingkatan 2 kau rasa tak silap. Apabila ia campur dengan asid sulfurik, ia akan menyebabkan hujan asid ni turun. Jadi apabila hujan asid ni turun, dia mengkakis bangunan diperbuat daripada besi yang terletak berhampiran dengan kawasan industri. Kawasan industri ni macam kilang lah. Bila ia duduk dekat dengan kilang, ia akan lebih cepat terdedah. Okey, akan lebih cepat terhakis oleh hujan asid. Atmosfera di kawasan perindustrian mengandungi kepekatan sulfur dioksida yang tinggi. Jadi, macam saya ayat tadilah, atmosfera di kawasan perindustrian ni maksudnya kawasan-kawasan dekat perindustrian tu mempunyai kepekatan sulfur oksida SO2 yang tinggi, dioksida yang tinggi. Apabila kepekatan bahan berasid meningkat, tahap keasidan hujan asid bertambah. Okey, kita boleh simpulkan di sini, apabila kepekatan dia bertambah, maka pencemaran asid meningkat. Tahap keasidan akan meningkat juga. Jadi akan bertambahlah kadar tindak balas kakisan itu akan meningkat jugalah. Okey, yang kedua, contoh yang kedua, pembakaran petrol di dalam enjin kereta. Okey, wap petrol dan udara dimampatkan di dalam kebuk pembakaran. Inilah kita boleh tengok dalam enjin kereta kita tu, wap petrol dan udara dimampatkan dalam kebuk pembakaran. Enjin kereta sebelum dibakar. Okey, sebelum dibakar tu, wap petrol tu dimampatkan dulu. Okey, mampatan tersebut meningkatkan kepekatan wap petrol. Okey, mampat tu, lepas kita mampat tu, kepekatan wap petrol pun meningkat. Menyebabkan pembakaran petrol berlaku. Netuk lah. Okey, netuk tu menyebabkan kereta tu bergerak. Okey, apabila berlaku dengan cepat sehingga meletup. Macam saya ayat tadilah. Tenaga yang dibebaskan daripada pembakaran petrol digunakan untuk menggerakkan kereta. Jadi,
Pembakaran peletupan itu menggerakkan kereta. Okey. Inilah macam saya ayat tadi, kepekatan sulfur dioksida yang tinggi sebab ia duduk dekat kawasan perindustrian. Inilah gas-gas yang dibebaskan ini mungkin mengandungi kutu sulfur dioksida. Okey. Dan yang perbandingannya kepekatan sulfur dioksida yang rendah sebab sini dah awak tengok ada pokok, ada rupuk ke apa, mana ada kawasan industri ke? Maksudnya tak ada kilang-kilang ke apa. Jadi udara pun sehat, segar. Jadi kita boleh simpulkan bangunan yang diperbuat daripada besi yang terletak berhampiran dengan kawasan industrian lebih cepat terhakis oleh hujan asid. Jadi, kepekatan sulfur dioksida lebih tinggi di kawasan perindustrian. Jadi, kita boleh simpulkan juga tahap keasidan hujan asid bertambah. Jadi, kadar kakisan semakin meningkat. Okey. Seterusnya ialah faktor suhu. Awak boleh tengok dalam buku teks awak juga. Pembersihan apabila kita mencuci baju dengan serbuk deterjen menggunakan air panas. Okey. Menggabungkan dua faktor iaitu serbuk deterjen ni dengan air panas. Serbuk deterjen ni gapo pula? Serbuk deterjen ni sabun basuh baju awak. Ini dipanggil sebagai mangkin. Mangkin. Okey, proses mencuci pakaian bertambah lebih cepat sebab ada dua kadar tindak balas ni lah. Dua faktor, mangkin dan juga suhu. Okey, yang kedua, memasak makanan. Okey, selain daripada pengaruh saiz, makanan lebih cepat masak pada suhu yang tinggi. Macam saya analogi air pedas tadilah. Bila kita guna api yang paling kuat, jadi
Ya, Assalamualaikum. Awak dengar cakap cikgu tak? Dengar cikgu. Sekarang ni cikgu awak yang hilang. Ha, ya tak ada. Line dia kali masalah kan. Ha. Okey, tak apa. Kita tunggu dia muncul kembali lah. Okey cikgu. Okey cikgu. Saya terkeluar ke tadi? Ha. Oh, pukul berapa lagi saya topik tadi? Kau baru je. Dah pukul 3 minit aku. Dekat mana? Berhenti tak kat mana tadi? Dekat air pedas terlepas dah kau? Lepas tu cikgu rasanya dekat suhu se. Dekat suhu dah lah. Okey, okey. Maaf lah, internet cikgu. Okay, tak apa. Kita teruskan dengan suhu lah kan? Suhu. Mana ya? Okey. Sini deh, faktor suhu. Gambar air Milo ni deh. Apalah kita teruskan. Dengar ke suara saya ke? Dengar? Okey. Dengar. Okey, faktor suhu. Yang pertama, faktor suhu ialah pembersihan. Mencuci pakaian dengan serbuk deterjen dan juga air panas. Kita boleh tengok sinilah. Faktor suhu dia air panas ni. Okey, serbuk deterjen ni pula adalah mangkin. Menggabungkan dua faktor yang meningkatkan kadar tindak balas. Proses mencuci baju lebih cepatlah sebab dia ada dua faktor iaitu faktor mangkin dan juga faktor suhu. Okey, memasak makanan selain daripada pengaruh saiz tadi kita boleh tengok makanan lebih cepat masak pada suhu yang tinggi. Pada suhu yang tinggi tu maksudnya analogi saya kata tadilah air pedas tadi bila kita masak dengan suhu yang rendah lambatlah dia masak. Tapi bila kita masak dengan suhu yang tinggi cepatlah dia masak. Air pada suhu 100 darjah Celsius. Manakala minyak masak belum mendidih walaupun dipanaskan sehingga 100 darjah Celsius. Oleh itu, makanan yang digoreng dalam minyak akan lebih cepat masak. Okey, seterusnya adalah faktor suhu. Faktor suhu ni faktor kita belajar adalah. Jadi kita boleh lihat sini contoh air Milo. Analogi air Milo dikacau dengan ais ataupun air sejuk. Jadi tidak larutlah ada beberapa serbuk Milo itu tak larut. Tapi apabila kita kacaukan serbuk Milo di dalam air panas, semua larut. Kita boleh tengok sini, tak ada pun hak tak terlarut. Jadi kita boleh simpulkan, semakin tinggi suhu larutan, semakin tinggi kadar tindak balas. Jadi Milo
pengubah bermakin ialah contoh pengubah bermakin. Ia adalah faktornya adalah untuk mengurangkan pencemaran udara sebabnya dia boleh menukarkan gas baki hidrokarbon tak terbakar, karbon monoksida ni dengan nitrogen oksida ni dia boleh tukarkan kepada air, karbon dioksida dan juga nitrogen. Jadi kalau awak nak tengok lebih lanjut lagi pasal pengubah bermakin ni, awak boleh search je dalam YouTube pasal pengubah bermakin ni deh. Okey. Okey, yang kedua faktor bermakin ini adalah contoh pembuatan alkohol. Alkohol ni, etanol adalah ialah bahan yang terdapat dalam minuman beralkohol. Jadi etanol ini proses penapaian. Okey, ini adalah contoh proses. Okey, contoh proses penapaian. Dia menapai glukosa dan juga bantuan enzim. Bantuan enzim ini adalah makin di dalam yeast sebagai makin pada suhu 37 darjah Celsius. 37 darjah Celsius ini adalah suhu bilik. Contoh proses penapaian, glukosa dan juga yeast ni awak campurkan. Yang pink ni adalah larutan glukosa dan juga yeast. Dia awak salurkan tube saluran ini ke dalam air kapur, ke dalam tube yang tabung uji yang mengandungi air kapur. Jadi awak boleh tengoklah pemerhatian dia apa akan berlaku. Okey, seterusnya adalah latihan pengukuhan. Awak boleh buka buku teks awak tu, cari ujian kendiri 7.3. Okey. Siapa ada sini ni? Aida Sazwani. Awak buka buku teks awak tu ke? Aida, ada ke Aida? Ada. Okey. Soalan yang pertama ni ke, daging cepat masak jika dipotong dalam saiz yang? Jawapan dia? Kecil. Kecil, bagus. Okey, jawapan dia kecil. Okey, yang kedua saya nak Elisa. Elisa ada ke? Nur Elisa. Ada. Okey. Okey, Elisa. Dan untuk soalan 1B, di dalam peti sejuk, suhu melambatkan pembiakan bakteria yang merosakkan makanan. Jadi suhu apa melambatkan pembiakan tu? Rendah. Okey, bagus. Okey, untuk C pula saya nak Syamil. Syamil ada ke? Syamil. Apalah dia senyap tu. Ainin Sofia ada ke? Ainin Ada. Sofia. Okey, bagus. Okey. Okey, Ainin Sofia. C tu apa? Makanan di dalam periuk tekanan lebih cepat masak kerana? Jawapan dia? Ainin? Makanan dalam periuk tekanan tu lebih cepat kerana dia mempunyai tekanan yang tinggi. Dah, take note dah. Okey, untuk D pula, saya nak siapa lagi ada ni? Siti Maisarah, ada ke? Siti Maisarah? Ada. Okey. Siti Maisarah, untuk soalan D tu, batu arang lebih cepat terbakar dalam bentuk serpihan kecil kerana jumlah luas permukaan. Jawapan dia? Terendah. Kerana luas permukaan terdedah lebih besar. Okey. Itu sahaja untuk kita terjawab. Okey. Untuk latihan pengukuhan nombor 2 tu,
saya bagi latihan ke awak, awak akan jawab. Jadi hari Isnin ni kita akan bincang lah. Jadi awak ayaklah kawan-kawan awak atau masuk kelas tu tengok video ni dah. Tengok video ni lepas tu jawab latihan pengukuhan ni. Awak pun kena jawab lah. Saya akan panggil sore-sore lah. Akan bagi jawapan. Okey. Ini adalah rumusan gapo kita belajar hari ni. Aplikasi-aplikasi yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan seharian kita, dalam kehidupan seharian ataupun proses industri. Okey, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ialah saiz bahan, kecil ataupun besar, kepekatan dan juga suhu dan yang terakhir makin. Okey. Okey, ini adalah pertandingan video yang saya lancarkan tu lah. Jadi pemenangnya adalah yang pertama Aida Syazwani, tempat kedua Ainin Sofia dan Nur Elisa ni lah sebab dia buat video, dia berkumpulan. Dan yang ketiga sagu hati ni saya beri kepada Ku Safia. Jadi tahniah dan syabas kepada pemenang. Jadi Aida Syazwani, Ainin Sofia, Elisa, Ku Safia ni boleh PM ke saya lah deh. Tanya bila awak nak pergi ambil hadiah dah. Okey, itu sahaja kelas kita hari ni. Ada soalan ke nak tanya? Ada soalan ke? Saya boleh stop presenting dah ni? Okey, baguslah ni pukul 1.50. Jadi awak ada masa lagi berapa minit ni? 15 minit. 20 minit gitu awak boleh terjawab selalu. Buat selalu latihan saya bagi tu lah. Latihan ujian kendiri tu nombor 2 je dah. Nombor 3 tu kita akan bincang pada hari Isnin lah. Okey, yang kedua saya nak ayak. Hari Isnin ni kita akan buat kelas gini jugalah dalam Google Meet. Jadi saya harap awak semua masuk kelas saya lah sebab hari Isnin tu ada lecturer saya nak tinjau saya. Jadi saya harap awak semua bagi komitmen lah, bagi tolong saya masuk kelas saya. Bila saya tanya awak jawab deh. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Kita sudahi kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, awak semua boleh left lah. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.